kita akan masuk topik yang baru, lecture yang pertama dalam syllabus kita. Nanti tolong download nota saya, download dan compile semua ni. Kamu boleh compile semua ni dalam satu nota. Dan kalau rajin, kamu baca dulu dan ada video bantu kamu. Buat macam budak-budak asrama penuh, diorang sebelum masuk kelas dia buat preparation tu. Boleh semua score nanti insyaAllah. So nanti download nota saya dan print. Kalau boleh video pun bagus, kamu download dan simpan lokal. Okay, basic structure of C program. Okay. Basic structure of C program. Kalau tengok makna dia apa? Struktur yang basic, asas, struktur bentuk dia. Kalau kita faham bentuk dia ni, yang asas ni, maka kita akan faham yang advance. Okay. Sebab programming kalau tak faham yang basic, sentiasa lah error. Sentiasa tak dapat program. Okay. So tolong pastikan ini faham. Saya dah download. Dan kalau kamu dah buat exercise sebelum ni, banyak bantu kamu faham apa yang saya cakap. Okay, secara umumnya, setiap C program, bentuk dia yang asas adalah dalam kotak ni. Okay, dalam kotak ni, di mana bermula daripada keyword preprocessor directive ni. Okay. Contoh yang kita dah guna, if you remember, hash include std io.hash. So ini contoh preprocessor directive hash include std io.hash. Kemudian diikuti oleh keyword int space main and followed by brackets, open and close normal brackets. Normal bracket yang biasa. Okay. Kemudian diikuti oleh bracket, open and close brackets. Ini bracket juga tapi yang ada bentuk curly brackets, curly. Okay. Open and close. Open dia mengarah ke luar, ke kiri, and close mengarah ke kanan. Okay, di antara, kemudian diikuti oleh, di tengah-tengah ni adalah statement. Okay. So saya akan ini kita sebut sebagai head, kepala. Dan ini juga adalah body. So ada kepala, ada body. Body dia bermula dengan bracket ni, open, curly brackets open and closed by curly brackets. Okay. So di tengah-tengah tu adalah statement. Statement ni apa saja berakhir dengan semicolon. Ini semicolon. Okay. Dia berakhir dengan semicolon, kita sebut sebagai statement. Di tengah-tengah, di dalam body, kedudukan dia, maka disebut sebagai statement. Bezakan statement semicolon dengan colon. Ini colon. Okay, colon. C-O-L-O-N. Ini semi, separuh. Semi, colon. So, koma yang titik. So, ini bentuk dia. Semua program kita macam itu. Ada kepala, ada body. Di tengah-tengah statement. Statement ni apa saja berakhir dengan semicolon, kita sebut sebagai statement. Okay, kita dah contohkan sebelum ni. Program kita yang contoh yang pertama, kalau tengok dalam kita punya exercise tu, dia tak ada buka sini. Dia kena sini tu.
Internet slow ya. Very slow. Okay. Ini contoh kita. Okay. Bentuk dia adalah bermula dengan pre-processor directive. Dalam kes ni hash include. Ini sebagai pre-processor directive. Arahan pemproses sebelum. Pre ya, sebelum. Arahannya adalah include. Kemudian ada kepala int space followed by main and open and close, ini normal brackets. Ini sebagai head, kepala. HEAD kepala. Kemudian body. Body ini body ni. Open and close curly brackets. Kalau saya tutup macam ni, ini adalah body dia. Body. Body apa dia? Senangnya dua bracket ni, open and close curly brackets, itu body dia. Kemudian di tengah-tengah ada statement. Apa dia statement? Apa saja berakhir dengan semicolon kita sebut sebagai statement. So ada berapa statement sini? Ada 4 statement. Sifat dia dalam body dan akhir dengan semicolon. Itu bentuk adalah apa? Ini adalah structure dia, bentuk dia. C program. So keyword main ni tak ada pilihan, kena ikut MAIN, main. Ini keyword ni kena buat, ikut. Open and close bracket. So bezakan antara ini dengan ni. Bentuk body yang ini dia adalah curly brackets. Curly bracket ni ada bentuk open and close. Sedangkan kepala dia yang ini, dia open and close. Itu beza dia. Jangan terbalikkan. Itu contoh pertama. Kita tengok contoh kedua. Contoh kedua pun sama. Bentuk dia, yang pertama ada pre-processor directive. Pre-processor directive. Arahan pemproses sebelum. Apa arahan dia adalah include. Maknanya include dahulu. Dalam kes include file sebenarnya. File ini adalah file header file. .h ni adalah header file. Standard input output .header file. Kita includekan ke sini. Maksudnya. Kemudian diikuti oleh kepala. Seperti sini, kepala dan body. Kepala dan body. Body senang sebab dia brackets, curly bracket, open and close. Kemudian di tengah-tengah ada statement. Berapa statement? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 statement di sini. Sekarang ni statement kamu tak faham pun tak apa, sebab dia satu semester ni kita cerita tentang statement saja. Hampir satu semester ni kita akan cerita tentang statement. Sekarang ni ada 5 statement kan? Ada berapa line? Line atau statement. Berapa statement? 5. So nanti kamu buat mini project kamu di akhir ribu-ribu. Cerita tu panjang. Sekarang body dia kita tengok macam bentuk dia kanan. Jadi kalau dah 1000 ini akan turun sampai kamu tak nampak ni. Turun ke bawah. Type, kamu akan type kan. Itu contoh. Sebenarnya dalam kes ni sebenarnya konsep yang saya buat ni, saya declare variable umur. Saya beri nilai variable umur. Dan saya displaykan guna arahan printf umur. Jadi dia akan keluar umur saya adalah 21 new line.
seterusnya. Ini berhenti sekejap, pause berhenti, dan return 0. Okay. Ini contoh yang kedua. Contoh ketiga pun sama, kita tengok. Ini adalah hasil tambah X campur Y. Okay. Macam biasa, include file stdio.h. Okay, ini sebut sebagai preprocessor, processor, active. Arahan pemproses sebelum. Arahannya adalah includekan file. Nama file itu adalah stdio.h. Kemudian ada kepala, ada body. Okey, kemudian ada statement. Ada berapa statement? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 statement. Okey. So ada 8 statement. Program ni buat macam mana? Dia declare 3 variable, pun boleh ubah. Okay, if you remember apa dia variable? A, Y sama dengan 2X campur 3. So apa dia variable? X dan Y. Berubah X, berubah Y. Berubah Y, berubah X. So dalam kes ni X dan Y. Hasilnya adalah variable. Saya declare 3 variable. Variable pertama saya beri nilai. Variable kedua saya beri nilai dengan 3. Kemudian saya guna formula ni. Jadi 5. Dan saya displaykan 2, 3, 5. Ini saya akan detailkan printf. Dia akan keluar kat monitor kita. Apa saja di antara dua kod ini dia akan keluar. Apa jadi macam mana keluar? Hasil tambah 2 dan 3 adalah 5. Ini new line. Line baru. Dia berhenti sekejap dan return 0. Tengok contoh lain. Contoh 4. Program ini juga sama, tapi ini hasil darab. Tadi nombor integer, sekarang nombor perpuluhan. Macam biasa, format dia macam mana? Include file. Nama dia apa? Standard input output.header file. Diikuti oleh kepala dan body. Okay. Kemudian ada statement. Ada berapa statement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa saya baris semikolon tu statement lah. So 8 statement di sini. 8 statement. Okay. Itu saya bentuk dia. Semua program kita macam tu. Okay. Dia ada kepala, ada body. Head. Body. So body senang nak ingat, just bracket saja, open and close, curly brackets. Kepala dia apa? Cuba bangun yang ini. Kepala dia apa? Sebut. INT ya. Integer main. Normal bracket, open and close. Okay. Ini mesti macam itu. Semua bentuk program kita macam ni. Kalau tengok 9 soalan tu, sebenarnya 8. Yang 9 tu kamu kena modified soalan 8. Kalau soalan 8 kira luas, soalan 9 kira ukur lilit, bulatan. Tapi saya tengok sudah hantar benda yang sama. Hantar luas bulatan juga. Kita tak faham bahasa Inggeris pun. 5. Okey, kali ini ada yang baru untuk kamu sikit lah. Scanf. Okey. Macam biasa, kita ada preprocessor directive hash include. Arahan pemproses sebelum, iaitu include. Include file lah. Nama file tu adalah stdio.h. Kemudian diikuti dengan kepala dan badan. Kepala dia int main. Open and close curly brackets. Ini body. Dan statement. Ada berapa statement? 1, 2, 3, 4, 5, 6 statement. Okey, itu saja. Ini sebenarnya adalah variable, pun boleh ubah.
Okay. Dia akan keluar kat monitor kita. Dia kata masukkan umur anda. Jadi dia akan tunggu. Actually printf ni adalah output output. Dekat mana dia pergi? Screen. Dia keluar kat screen. Sedangkan scanf ni apa? Input. So input. Dia masuk daripada mana? Keyboard. Keyboard. So maknanya sekarang ni variable umur ni tunggu nilai daripada keyboard. Masuklah nilai. Katakan masuk 21. So nanti mana nilai tu simpan 21. Kamu enter 21 lah, mana enter. So dia akan keluar kat screen. Masuk sini ya, 21. So umur anda adalah 21, new line. Line baru. Press and key to continue, return 0. Okay. Okay, so bentuk dia macam tu. Ada kepala, ada body. Ini kepala. Sorry, ini kepala dia. Ini body dia. Body yang ada bracket ni. Okay. Itu satu bentuk. Kemudian dari segi execution, execution ni mana dia run. Okay. Dia akan run daripada agak-agak dari bawah ke atas ke bawah. Daripada atas ni, dia turun ke bawah. Line by line. Maknanya dia akan execute satu-satu. Saya bagi nombor ni. Nombor 1 dia buat ni. Nombor 2 dia akan buat statement ni. Statement by statement. 3, 4, 5, 6, 7. So dari atas ke bawah. Ini poin yang penting ya. Dia bukan jam-jam lompat. Dia bukan serentak. Macam serentak tapi sebenarnya tak serentak. Dia akan buat satu-satu dari atas ke bawah. Okay? Semua programming language macam itu. Sebab oleh kerana komputer tu laju, jadi macam sekali kan. Sebenarnya tak, dia buat daripada atas ke bawah. Okay. So itu adalah basic structure of C. Nombor 5 dah ya. 6. Kami hasil tambah ya. Mula-mula include. Okay. Nama file STS. Kemudian diikuti oleh kepala. Dan ada body ya. Ada kat bawah tak nampak. Okay. Kemudian ada statement. Ada berapa statement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada return 0. Sini variable declaration, declare variable. Kemudian beri nilai pada variable. Sorry, ini dia keluar kat screen kita. Okey, macam nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Dari pada atas ke bawah, dia akan buat ikut nombor tu. Dari atas ke bawah. Mula-mula selepas dia include, dia declare 3 variable dalam RAM kita. Dia dalam memori kita, dia akan buat simpan 3 storage. Nama dia X, Y dan hasil. Ini dalam RAM kita. Memori kita yang kamu beli apa, RAM tu. Dia simpan dalam bentuk storage tu. Okay. Ini printf adalah console output. Output kat mana? Screen. Apa saja di antara dua kod ini, dia akan display. So apa keluarkan bila sampai nombor 4? Bila sampai nombor 4, apa yang keluar kat screen? Masukkan nombor anda dot. Betul? Betul tak? Okay, itu akan keluar kat screen. So sekarang ni dia akan blinking scanf. Scanf ni sebenarnya adalah input. Input melalui keyboard. Keyboard ni maknanya yang keyboard ni. Siapa tak tahu keyboard ni keyboard Ni keyboard. So kamu bagi masuk lah. Kalau masuk 9, so dia akan dia isi nilai 9. Jadi seolah-olah sini ada dalam RAM kita biru. Sini ada 9 bila sampai line nombor 5, line nombor 5. Sampai line nombor 6, dia keluar ke screen lagi, masukkan lagi nombor integer dot. Lepas tu nombor 7. Ini pun dia akan tunggu nilai daripada kita. Kalau masukkan sini 10.
So akan terisi lah dalam RAM kita 10. Jadi 19. So dia line 10 dia display semula. Okey, format %d, %d, %d. Dia ambil nilai X ni, variable tu berapa? 9. Ini berapa? 10, ini 19. So dia tarik nilai tu ke sini. Ini %d ni sebut sebagai format identifier. Seolah-olah dia ambil nilai yang dalam variable 9 ni, nilai tu iaitu 9, dia letak di sini. Tarik ke sini 10. Dia tarik nilai tu jadi 19. So apa keluar kat monitor kita? Screen kita. Bila line 9. Hasil tambah 9 dan apa? Tak, dia apa saja di antara dua line ni, dia akan keluar kat screen. Jangan tambah-tambah pula. Dia mesti hasil tambah 9 dan 10 adalah 19. Ini new line ya. /n new line, baris yang baru. Okey, semua macam itu bentuk dia. Jadi secara umumnya kalau tengok atas saya ni, dia kata bentuk ni adalah macam ni. Di mana dia ada mula-mula preprocessor directive yang setakat kita guna tadi adalah hash include stdi.h. Kemudian diikuti oleh int. Ini kepala tentu yang main. Ini head dan body. Tengah-tengah ada statement. Itu saja. Okay, statement tu yang panjang nanti. Boleh jadi sampai puluh-puluh ribu line. Yang kamu guna Windows, Microsoft Windows tu, itu berapa line? Dia punya statement. Ada berapa line agak-agak? Yang kamu pakai Windows tu, yang kamu nak type tu, Microsoft Word, ratus ribu line. Ratus ribu line. Okay, kamu nak guna tu. Sekarang ni kamu belajar statement, saya setakat kamu guna mungkin dalam ribu-ribu saja. Okey. Semua contoh saya bagi ni simple-simple lah. Berapa line tu? Berapa statement? 9, 8, 7. Okey. So tunggulah kita tengok nanti, banyak lagi kita akan sabar ya. Siapa yang semangat sabar dulu. Ada setengah student dia suka programming ya. Saya tengok budak-budak SPC, budak-budak yang skim pelajar cemerlang tu, budak-budak MRSM. Memang minat bro. Saja sikit dia tak sabar dia tanya soalan. Saya ajar Universiti Awam dulu di UTM. Sama juga. Saya bagi ni nota ni sebelum print semua dia. Dia dah tengok video saya. Tapi majoritinya tengok. Dibagi kerja pun tak buat. Bukan kamu kan, kamu okey semua insya-Allah. Okey, ini contoh Macam biasa ada preprocessor directive, ada kepala, ada body, statement. Ada berapa statement? 4. Ini adalah komen. Komen ni maknanya catatan kamu sebagai programmer. Tak kisah di mana letak, dia tak dikira program. Buat tajuk sebagainya biasa letak situ. Tengah-tengah boleh. Okey. Okey, yang /n ini adalah new line. Mana line baru. Kalau kamu buang ni, maka dia akan sambung yang bawah tu. Okay, welcome to C. Dia sambung kat bawah nanti keluar kat screen kita. Thank you for using me. Printf ni adalah screen dekat screen kita. Dia akan sambung dekat screen kita. Okay, saya tengok contoh. Hash include stdio.h int main kepala, body, return 0, system post, pause. Okay, printf my name is Yusuf Kadasi. Printf from electronic section, new line. Okay, so this is tak apa.
dia tak ada error. Okay. So this is example of program di mana kita ada preprocessor directive include kita includekan file ni. Okay. Kemudian diikuti oleh kepala, ada body. Ini adalah statement. Statement ni mana yang kita nak run execute. Bila kita run sampai line ini, dia akan keluar dekat monitor kita apa saja di antara double quote tu. Okay. Ini double quote Di antara dua ni dia akan print. Dia akan keluar kat screen, display kat screen. So my name is Yusuf Kadasi. New line ini adalah untuk line baru. Maknanya saya kata tadi dia akan execute satu-satu kan daripada atas ke bawah. So bila di sini dah execute, dia akan pergi ke bawah. So bila sampai sini dia akan print lagi, dia akan display lagi. So dia selepas new line baru dia print. Okay. New line baru dia ada perkataan press any key to continue and return 0. So atas ke bawah. Okay, itu format dia. Mesti ada perkataan main di sini. Jangan tukar perkataan lain. Okay, body ni. Boleh? Clear ke? Semua program kita macam tu. Ada int main. Buat masa ni kamu pakai int lah ya. Ini boleh tukar-tukar nanti. Nanti void. Boleh di float. Okay, panjang cerita ni. Tapi sekarang ni kamu pakai int saja. Sistem POS. Kamu tak cuba ya? Cuba padam. Kamu ada run program tak? Padam je. Dia kalau error, betulkan error. Dia tanya saya, kalau ini untuk apa? Siapa pernah ada cuba? Kamu just type aja ke? Tak teringin nak tahu tak? Kalau teringin nak tahu, kamu padam je lah. Betul tak? Padam ganti, tengok apa jadi. Nampak? Tak ada, tak keluar. Maknanya apa tu? Bukan error. Sebab ini ada. Ini dia keluar. Kalau tak ada apa jadi? Tak keluar. Maknanya itulah gunanya. Kamu cuba aja, tak ada masalah. Itu tujuan compiler. Kalau tengok je macam type saja, itu maknanya macam budak kita bagi anak-anak kita dia tak type tolong Tujuan dia supaya kamu ada compiler bantu. Faham tak maksud saya? Kalau kamu nak tahu apa-apa tu kamu try je. Lepas tu tanyalah ulama Google tu. Senang nak belajar sekarang ni. Kamu tanya ya, printf ni apa? Sistem POS ni apa? Dia akan bagi tahu kita. Okay? Zaman dulu susah, kita kena ada nota semua. Honestly, saya cakap saya belajar ni saya belajar sendiri. Tak ada guru pun. Semua language saya belajar ni sendiri. Sebenarnya programming ni tak perlu guru. Tapi mungkin cepat lambat tu je lah. Kalau budak yang okey dia cepat. Tapi dengan ada bantuan lecture ni, yang sebulan kamu kena baca tu 1 jam lecture boleh dapat. Kalau kita bagi lecture sejam banding dengan setengah-setengah student yang otak dia mungkin lambat sikit, sebulan dia baru dapat tangkap apa yang lecture kita sejam. Okay. So, tapi kamu cuba, jangan takut. Dia tak meletup punya, kamu try saja. Okay. Kalau tanya untuk apa, padam. Untuk apa, kamu tengok. Beza tak beza? Oh, tak nampak beza. Itu maksud dia. Itu teknik kita nak belajar. So, int. Kalau tak tahu apa int, kamu buang. Apa jadi? Macam itulah. Lepas tu tengok nota. Okay. Okay, itu adalah bentuk dia. Secara umumnya macam itu. Okay. Again, saya ulang lagi. Execution berlaku dari atas ke bawah. Dia bukan serentak. Dia dari atas ke bawah. Line by line. 1, 2, 3, 4, 5. So maknanya dia execute ini berikutnya. Jadi kalau kamu buang ni line tadi, dia bila sampai ke line 3, dia bersambung. My name is Yusuf Kadasi. Terus from electronic section. Okay. Kalau tak tahu, tak percaya, kamu padam tengok. Itu maksud dia. Kamu try je. Okay. Tak ada masalah.
Tak ada guru pun tak ada masalah sebenarnya. Kamu try je. Kadang-kadang baca nota tak faham. Kamu try buang benda tu. Oh ini maksudnya. Okey. Jangan menaip dia. Menaip dia tu macam budak-budak. Macam satu. Anak saya selalu tolong saya buat. Key in markah semuanya. Dia tak faham pun tak apa. Tapi kamu kena faham. Okay, so printf is console output ya. Tengok sini. Ni output. So untuk output maknanya dekat screen. Okay, dia akan keluar dekat screen. So printf tu adalah function. Setengah orang panggil arahan. Arahan dia untuk display apa sahaja di antara dua kod itu di screen kita, monitor kita. Okay. Okey, saya akan terangkan tentang konsep printf lebih detail sebab ada hubungan dengan preprocessor directive. Okey. Contoh sini. Okey, sebelum tu, ini penting. Yang paling minima untuk C adalah ini. Minima ni maknanya basic dia. Tapi tak ada apa-apa yang berlaku lah. Cuma dia inilah, kalau kamu compile dia tak ada error, tak ada warning. Okay, ada kepala, ada body, ada satu statement sini. Apa statement dia? Return 0. Okay, maknanya ini minimum C program. Kalau kamu compile, dia 0 error, 0 warning. Ini maksud dia. Maknanya ini yang paling minimum. Jadi biasanya sebelum kamu buat apa-apa, kena buat ini dulu. Betul tak? Sebab lepas pada ini, kamu compile ada error, baru kamu sambung. So mula yang mana? Mula yang ini. Ini yang paling mula kena buat. Tapi tak faham juga. Dia buat panjang-panjang, dia baru last kali baru dia buat ni. Tak boleh. Teknik dia, kamu buat kepala, kamu buat body, return 0, terus compile. Sepatutnya 0 error, 0 warning. Selepas ini berlaku, baru kamu sambung. Itu maksudnya. Okey, maknanya sambung tak ada apa-apa ya. Contohnya kamu nak includekan apa-apa. Sebab dia siap satu, kamu boleh compile. Ini dah siap satu, saya compile semula. Compile. Terbalik ni. Okey, compile. 0 error, 0 warning. Maknanya boleh sambung ya. Boleh sentiasa compile. Buatlah satu segmen, kamu compile. Okey, saya nak tanya. So ini adalah minimum C. Yang mana bila compile 0 error 0 warning. Tolong buat yang ini dulu baru buat yang lain. Tolong buat yang ini dulu baru yang lain. Sekarang kamu hafal ni. Kamu hafal ni. Kamu tengok je hafal terus. Boleh masuk tak dalam RAM kamu? Memori kamu. Ada virus, buang virus. Banyak Quran, zikir. Okey. Ini yang tak boleh ingat tu banyak virus Masuk sikit lupa banyak. So kita punya ni dah banyak kotor lah. Saya lah, mungkin kamu okey kan. So head and body. Simple je. Body ni yang bracket ni. Ini statement. Satu statement. Iaitu return 0. Kenapa? Sebenarnya return integer. So integer ni, sebab sini integer. Boleh return 10 sebagainya. Nanti saya akan terangkan tentang konsep return ni pada akhir punya syllabus. Panjang cerita, itu 4 minggu untuk return tu saja. Okay. So minimum C program apa? Ni. So ada kepala. Saya ulang banyak kali. Ada kepala, ada body. Dan satu statement, return 0. Sebenarnya ini mazhab yang kita guna semester ni. Okay. Ada mazhab lain. Contohnya ada setengah-setengah buku dia ganti sini dengan void. VOID MAIN open and close bracket. Dia ni cukup, dia tak ada return. Maknanya dia ada kepala terus body, no statement. Compile ni, bila kita compile ni 0 error, 0 warning. So this is the minimum C program codes. Okay.
Yang paling minimum. Jadi sekarang ni kamu buat ni dulu, barulah kamu sambung. Sambung maknanya nak type banyak-banyak sini. Okey, baru kamu dah compile tadi error baru sambung ya. Okey, itu satu. Kemudian tentang preprocessor directive hash include. Ini adalah include stdio.h. Okey. Arahan ini adalah untuk includekan satu file nama dia stdio.h. Ini adalah file. Saya tunjukkan file tu kat mana. Dia include di sini file tu. Kalau kamu buka ni dalam C ni di dev C++ ni ada satu directory nama dia include. Di sinilah terletaknya semua .h file ni. Kamu akan gunakan banyak nanti sini. Yang kamu setakat ni kamu guna stdio.h ni. Okey. File ni berapa ribu line? Ada ribu-ribu line. Seolah-olah kamu ambil, bila kamu ada hash include tadi tu, kamu ambil ni copy, masuk ke sini. Seolah-olah bila ada arahan ni, tu kamu paste kat sini. Jadi program kita. Itu maksud dia. Itu maksud include. Faham tak? Faham tak ni? Tapi tak smart kan? Baik pakai ni je kan? Daripada kita ambil semua copy paste, mungkin ada tersilap copy paste, ambil je ni. Maknanya apa file ni dalam ni, dia ambil. Kalau kamu ambil satu lagi maths. M-A-T-H. Math ni. Ini ada file boleh. Kamu boleh letak sini maths, include maths. M-A-T-H. Dalam ni ada banyak function yang boleh guna. Contohnya kamu nak dapatkan square root. Sebab kalau kita nak buat programming square root tak boleh. Dia dah siapkan, kamu pakai je. So sebelum pakai, includekan file tu. Okay. Okay, kenapa saya includekan ni? Sebab saya gunakan di bawah ni printf. Okay. Printf ni adalah function di mana apa kerja dia? Untuk display dekat screen. Definition dia terletak di file ni. Dalam file ni ada definition dia. Kalau kita tengok ni dalam stdio.h ni, dalam ni ada function printf. Dia dah define kat sini. Ni. Tapi kamu pun tak faham apa dia buat ni. Okey, cuma yang perlu macam mana guna. Tak perlu faham pun. Okey, dia dah buat untuk kita pakai je lah. Okey. So maksud dia definition untuk printf ni terletak dalam file stdio.h. Jadi kalau kamu guna printf di sini, tapi kamu tak includekan di sini, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia tak faham apa tu printf. Itu sebab maksud dia preprocessor. Maksudnya proses dulu, iaitu include dulu sebelum guna printf. Okay, kenapa dia letak di atas? Sebab kita berlaku di atas ke bawah. So include dulu di atas, baru boleh guna di bawah, betul tak? So konsep dia includekan file ni sebelum guna printf. Baru dia faham apa tu printf. Kalau tidak dia tak faham apa tu printf. My name is Yusuf. Okay. So, baru dia akan faham apa tu printf. Baru boleh display. Dia tak display sebab tak ada sistem post Sistem post. Untuk berhenti sekejap. PAUS ni. Okay, dia berhenti sekejap. Okay. So itu konsep preprocessor directive. Selain daripada itu, kita juga boleh guna, kalau siapa yang buat contoh 8, include pi bukan include, dia pakai apa? Define. PIE 3.14. Okay, ini juga adalah preprocessor directive, iaitu define. Di mana saya definekan keyword pi ni. Baru boleh guna dekat bawah ni. Okay, contohlah saya buat satu program kira luas bulatan. Okay. Siapa yang tak ingat luas bulatan? Saya
Saya pakai R. Ini R. So luas dia adalah A. So ini A. So A apa? Pi R square. Okay. Kalau C circumference 2 pi R. So sebenarnya soalan 8 yang ini, soalan 9 ini. Nanti tolong betulkan yang tak buat kena hantar hari ini juga. Semua orang kena hantar hari ini pukul 10-12 malam. Okay. Dah seminggu dah simpan. Okay, saya nak buat yang ini. Okay, di sini ada berapa variable pembeli ubah? 2, iaitu R dan A. Okay, ini variable. Betul tak? Berubah R, berubah A. Betul tak? Berubah A, berubah R. Okay, so ini variable. Berapa constant? 1. Ini constant. Betul tak? 1 kan? So, kalau tengok ini adalah, define ini adalah untuk constant. Nampak tak? Ini pi. Saya tak ada, kalau ada dalam keyboard saya ada pi ni, saya gantilah sini simbol tu macam ni. Tapi tak ada. Okay, kalau ada saya pakai. Dan tak ada dalam keyboard tu saya pakai PIE. Boleh tak? Okay. Boleh tangkap kan ni? Boleh ke? Okay. Okay. So macam mana nak buat? Kita dah, untuk constant saya dah define. Variable declare sini. Declare variable just float R radius, double untuk luas A. Okay. Tak faham pun tak apa yang R dan float dan double tu. Macam mana? Ha? Ha, itu saya buat macam tu lah. Saya tidak tadi define. Apa-apa constant kamu buat define ni. Okay. Kalau tak boleh saya tak buat sini. Betul? Ini adalah apa-apa constant, define lah ya, define. Ini maksud define. Saya sekarang cerita tentang define ni, tentang apa? Preprocessor directive. Selain daripada include, saya ulang lagi. Saya juga ada arahan lain di define. Ini adalah sebagai preprocessor directive. Preprocessor directive. Boleh ke? Oh, dia terlepas tinggal. Okay. Lain boleh follow tak? Yang lain follow tak? Okay. Sekarang ni saya define, kemudian saya declare variable. Variable kita R dan A. Okay. Kemudian saya beri nilai. Radius sama dengan 2.0. Kemudian buat formula. A sama dengan, apa formula tadi? Apa formula tadi? Pi R square. Okay. So pi apa lagi? PIE. Okay. Kali R kali R. Bintang tu adalah kali ya. Kemudian baru saya display. Printf result dia. Apa hasil dia? Luas bulatan untuk jejari sama dengan persen 2F adalah persen 2F new line. Kemudian variable R dan juga A. Okay.
Okey, luas bulatan untuk jejari 2.00 adalah berapa 13%. Oh, terbalik. %.2 F. Okey, 12.56. So konsep yang saya tunjuk di sini adalah tentang penggunaan pi, ya, di mana sebelum saya by default daripada atas ke bawah saya bagi number 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, so dia akan buat dari atas ke bawah. Maknanya mula-mula sekali apa dia buat? Dia ambil file stdio letak di sini. Kenapa? Sebab saya gunakan nombor 7 nanti print, betul tak? Nampak tak nombor 7 tu? Printf definition dekat mana? Dalam file stdio.h. Saya dah tunjuk tadi dalam keluarkan tadi. So, kenapa saya letakkan di atas? Sebab nak guna di bawah, betul tak? Tak faham tak? So, pi ni pun sama. Nombor 6 akan guna pi, betul tak? So, di atas pun akan define. Printf pun akan define. Kat mana define dia? Dalam file ni. Orang tu dah define. Sistem dia dah siapkan untuk kita. So, definition di situ. Untuk pi, kita buat sendiri. Pi buat sendiri, betul tak? Yang printf, dia telah buat untuk kita. Boleh? So, by default dari atas ke bawah. So, sampai sini, formula ni semua difaham. Variable pun dah ada. Difaham tak? Ada. Dah ada. Pi ada tak? Ada. Betul tak? A ada tak? Ada. Dah ada declare ni. Kita telah wujudkan dia. Variable. So, ini constant. Ini variable. Okay. Yang boleh ubah. Yang boleh ubah. So, constant di sini. Variable di sini. Saya letak di atas nombor 3 dan 4. Variable declaration. Sebab nombor 5 nak guna R. Nombor 6 guna R juga. Dan A. Betul tak? Nombor 7 pun ada guna R dan A. So, printf nak guna. Dah di-include dekat atas. Ya. Ampersand ni. Ini nanti saya terangkan detail lah. Ini adalah format identifier. Identifier. Untuk 2 titik perpuluhan. Kalau tengok dalam contoh saya nombor 2, itu %d. Itu untuk decimal. Decimal maknanya integer di sini. Kalau sini integer, kena %d. Kalau sini float, pakai f. Okey, nanti saya akan terangkan next lecture insyaAllah. Detail. Ini satu semester mencerita, ya. Ada soalan lain tak? Yang penting faham konsep. Sebelum guna pi, di bawah ni, define dulu. Itu maksud dia. Sebelum guna printf, define dulu. Di mana definition dia? Ada di sini. Iaitu include je lah. Orang tu dah define, kita include saja. Okay. Kalau tak, buatlah sendiri. Kamu define lah. Apa tu print, kamu define sendiri. Define pi. Printf. Buatlah sendiri. Nak define apa? Apa sini? Supaya dia boleh keluar kat screen. Apa definition dia? Kita tak boleh buat kan? Betul tak? Saya pun tak reti buat. So, saya tengok dah ada, saya include je lah. Betul tak? Orang tu dah define printf, pakai je lah. Kalau tidak, jenuh lah kita nak define print. Ya? Okey. Saya close. So, nanti kamu tolong betulkan yang nombor 9. Bukannya 8. Kamu buat soalan saya tu clearly. Saya kata modified. Saya cakap suruh ubah. Tengok soalan dia nombor 8. Nombor 9. Nombor 9. Dia kata modify the below example of C program to calculate circumference. Sini dicurul luas bulatan. Okay. So, gantilah dengan formula baru. Ini ganti dengan circumference ataupun ukur lilit. Sini ganti formula ukur lilit. Display. Okey, tengok balik nota saya.
Okey, kita tengok slash saya terangkan tadi tentang printf tadi adalah console output. Okey. Ini pun saya akan terangkan lagi bila import dengan variable. Tadi sebab variable ada %d lah, %f tadi ya. Okey, nanti saya akan terangkan tentang ni. Ini new line ya. Slash adalah untuk dalam printf tu kita letakkan /n untuk new line. Okey, saya dah terangkan semua preprocessor directive. Okey, preprocessor directive tadi apa yang kita ada guna? Hash include. Dia includekan file tu. Sedangkan define apa? Kita definekan yang kita nak, contohnya py tadi. Okey. Selain daripada itu ada juga keyword lain hashif, hashifdef, hashelse dan hashnif. Yang ini bila kita buat program panjang banyak file involved, kita akan bila kita buat banyak file kita sekarang ni baru satu file .c saja kan. Okey, satu file kan. Maksudnya dalam satu program tu kita ada banyak file .c tu, kita buat satu kita boleh gunakan yang ini. Nanti saya rasa kita tak gunalah. Kamu ada satu file saja cukup. Okey. Jadi yang kamu guna hash define dan juga hash include saja. Okey. Ini include lah supaya definition tu dapat boleh digunakan. Okey, /n kita boleh guna /t. Kalau /n new line, /c untuk tabkan horizontal. /a untuk bunyi, alert, sound. Okey, saya tunjukkan. Printf. Okey, new line apa tadi? Slash mutu anak lelaki. Alhamdulillah, saya buat nama saya dulu. Yusuf Kadasi. New line. Ini new line ya. So, tak ada masalah. Kita boleh letak tengah-tengah pun boleh, depan boleh, tak kisah. Nak banyak kali pun boleh. Okey, dia akan turun berapa line yang kita tu. /n tu satu line. Kalau 3 kali /n, 3 kali bawah lah turun. Okey. /t untuk tab horizontal. Dia jarakkan. Dia 6 space. Kalau kita buat /t banyak kali, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 6, 24 jarak dia. Space dia. Okey, 24 jarak. /a tadi apa? Alert, bunyi. Berapa kali bunyi ni? Berapa kali bunyi? 3 kali. Tat. Okey, kalau buat banyak kali. Semua ni dalam printf. Okey. Kalau double slash ni untuk apa? Untuk print. Okey, kalau kita ada anak India, 2 orang. Mutu anak lelaki Sami. Kita compile ni akan berlaku error. Dia kata ada error unknown /l. So macam mana buat? Sedangkan kita nak keluarkan skrin. Kalau ikut nota saya tadi, dia kata kita 2 kalikan dia. Jadi kita doublekan slash tu, dia akan keluar kat skrin lah. Sekali ya. Nampak tak? Okay. So untuk keluarkan dia sekali, kita kena buat 2 kali. Dia tak boleh sebab ini dah makna lain. Okay. Kemudian kalau kita nak binkan dia, double quote bin. Macam mana buat? Ini pun error juga, so kamu kena bagi tukar macam ni. Slash dan slash. So dia akan keluar kat skrin bin double quote. Okey, itu saja. Okey, satu lagi komen. Tadi saya kata tentang komen. Ini komen ni mana catatan programmer. Macam ini ya. Kita double 2 kali slash ni. Lepas tu kita type lah apa yang kita suka. Bahasa Jawa pun boleh. Okay, kalau nak buat 2 macam mana? Buatlah 2 line. Apa-apalah. Dia tak error kalau ada slash tu. Tapi kalau kita nak buat banyak line, macam mana buat? Caranya kita buat macam ni. Slash star dan berakhir dengan slash star.
Di antara dua ni, kamu type lah karangan apa-apa pun tak kisah. Buatlah karangan kamu suka. Okay. So ada dua cara tadi nak komen, sama ada cara ini ataupun cara yang di atas ni, sepasang. Okay, komen. Kalau tengok dalam contoh saya yang ke-9, sorry ke-8, saya siap dengan komen sekali. Okay. Ini komen saya. Ini komen, semua komen. Yang biru ni adalah komen. Catatan programmer. Kalau kamu tak catat pun tak apa, tapi biasanya kita disiplin, kita catat. Ini ada markah dalam exam nanti. Untuk apa ya. Biasanya kalau kita buat projek yang panjang, contohnya kita buat projek itu dalam masa 2 tahun, buat programming. Kita punya code ni dah sampai 15,000 line. Okay, jadi kadang-kadang kita buat hari ni, kita dah buat dalam 1,000 line. Kita tanda lah mana kita dah siap. Kita komen lah. Okay, kita boleh sambung. Balik sembahyang Zuhur, kita tahu kat situ kita sambung. Sebagainya. Okay. So habis rasanya. Okay, nanti buat exercise ni. Okay, saya ringkaskan lagi sekali. Okay, mula-mula kita buat program. Apa yang minimum C program? Yang ini, bangun ni. Nombor 11 ni, komputer ni. Bangun, suruh dia bangun. Okay, bangun. Bangun, ni, bangun. Cepat. Apa minimum C program? Tang sini, tang depan. Type. Buat minimum C program. Saya kata buat dulu ni baru sama dengan kan. Saya link ni. Buat body tu. Ada error tak? Ada, okey. Inilah minimum C program. Okey. So minimum C program adalah yang ini. Mula-mula sekali buat yang ini. Okey, tolong jangan perhatikan betul-betul. Saya cakap banyak kali pun tak tangkap lagi. Ini yang kita kena buat dulu. Minimum C program. Lepas tu baru kita sambung. Sebab sini ada kepala, dia format dah betul. Ini kepala, ini body. Dan mazhab kita return 0. So this is the minimum C program. Okay. Lepas siap ni kamu compile. Shouldn't be any error. Zero error. Zero warning. Baru sambung. Okay. Sekarang ni kita akan gunakan printf. So saya akan includekan stdio.h. Barulah kita boleh gunakan apa-apa sini print f. Sebab definition printf tu ada di stdio.h. My name is Yusuf. New line. Okay, kalau kita compile shouldn't be an error. Okay, kenapa tak keluar? Sebab tak ada sistem pause. P-A-U-S-E. So kalau kamu tak ni baru kita boleh nampak output dia. Okay. So /n is a new line.
Okey, itu untuk new line dan sebagainya. Slash T adalah untuk tab sebagainya. Okey. Jadi boleh tak mana-mana pun tak kisah. Okey, kalau kita nak gunakan apa-apa constant, contohnya pi, kita gunakan define pi 3.14. Okey, barulah di bawah ni kita boleh guna apa-apa berkenaan pi tu. Kalau tidak tak boleh guna. Okey, kalau ada variable, declare variable integer x, y, z. Okey. Okey, ini variable declaration. Kita declare sini atas, kemudian baru kita beri nilai. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan X campur Y. Okey, barulah kita boleh guna, selepas declare baru boleh gunakan di sini. Okey, yang ini kita akan diterangkan next lecture. Konsep itu, mana-mana nak diguna kita kena define dulu. Sebenarnya atas ni define juga semua. Termasuklah sebab apa saya include file ni? Sebab dalam file ni semua definition kat sini. Printf di sini. Definition dia. Maknanya ada perkataan di situ has define. Dia dah define kan untuk kita. Okey. Cuma kita pakai apa yang dah define. Okey. Contoh satu lagi yang saya rasa kamu perlu tahu adalah contohnya integer umur. Ini variable lah. Printf masukkan umur anda. Okey, new line. Ini okey? Setakat ini okey kan? Okey. Ini adalah apa? Kemudian ini adalah output ya. Kita nak input daripada keyboard, macam mana buat? Guna scanf. Scanf. Persen di ampersand umur. Ini saya akan detailkan kemudian. Ini adalah input, masukkan daripada keyboard. Masuk ke variable tu. Printf. Display semula, umur anda adalah persen di new line. Ini adalah umur. So maksud dia, minta umur, apa yang user enter di sini, kita display semula. Itu maksud dia. Compile and run. So blinking situ adalah, dia minta nilai untuk umur tadi. Berapa? 17 tahun. Saya masih 17. Okay, dalam contoh saya itu saya ada bagi ya. Maksud dia yang scanf ni adalah input. Okay. So yang penting, satu lagi poin yang penting untuk kamu adalah execution berlaku dari atas ke bawah. Berturutan ya, line by line. Kalau cerita tentang statement, dia akan execute line ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, diikuti macam ni. Okey, dari atas ke bawah. Ini poin penting kau faham. Sebab apa? Kalau kamu tak faham, kenapa saya letak kat umur ni? Boleh tak saya letak sini? INT kat bawah umur, boleh tak? Tak boleh sebab apa, ini declare. Wujudkan dulu baru boleh guna kat sini. Itu maksud dia. Sebab urutan dari atas ke bawah. Wujudkan, ini declare ni macam wujudkan. Wujudkan dulu baru boleh diguna di sini. Di bawah. Itu maksud dia. Okey. Ada soalan tak? Mana ini? Okey, kalau kita run ni, dia akan blinking bila sampai scanf tu. Okey, tengok ni, ini dia akan display dulu ni, kemudian dia akan blinking. Nampak tak blinking tu? Itu dah scanf. Jadi kalau kamu buang ni, apa jadi? Boleh, dia terus blinking. Itu maknanya apa tu? Dia adalah scanf. Minta nilai daripada keyboard, betul tak? Itu dia blinking ni sebenarnya adalah scanf. Kalau you masukkan 21, maknanya dia nilai tu masuk ke umur. Dan dia akan displaykan umur. Umur anda adalah 21. Nampak? Okey, maknanya
kawan-kamu tanya kenapa ada persen di sini, sebenarnya ini adalah decimal. Bila decimal, bila ada variable ni susah sikit. Dia sebab kalau dia tak ada variable senang kan macam ni je kan. Tapi bila ada variable ni boleh ubah. Kamu tak boleh letak umur di sini. Jadi kamu ambil persen D, tak umur selepas koma. Maknanya apa you enter tadi 21, dia masuk sini 21. Lain soalan? Tapi biasanya tak friendly, biasa kita pasangkan dengan printf lah supaya dia nampak. Kalau nampak oh ini maknanya dia blinking kan. Kalau tak ada pun boleh juga, betul tak? Ini tak ada, boleh tak? Tapi bila dia run tak nampak lah. Sebab user tak nampak kod ni, dia nampak run macam ni je, betul tak? User akan nampak ini, dia tak nampak apa yang kamu buat ni. Betul tak? Dia tak nampak yang ni. Ini declare. Declare maksud wujudkan. Dia wujudkan variable, kemudian baru boleh diguna. Minta. Ini beri nilai lah maksud dia. Apa? Dia masuk ke sini. Tak faham juga. Okey, scanf tu maksud dia adalah arahan untuk ambil daripada keyboard. Itu maksud dia. Ini adalah arahan untuk ambil keyboard dan dia masuk di sini nilai tu. Sedangkan printf adalah dia display dekat monitor. Betul tak? Kalau tengok sini, apa yang tak kena dalam program ni? Apa yang tak kena dalam program ni? Terbalik, betul tak? Dia scan dulu baru keluar arahan. Nampak tak? Nampak tak? Sebab itu kita kata daripada atas ke bawah. So kita tanya dia dulu, dia scan, baru kita display. Itu maksud dia daripada atas ke bawah. Kalau yang case macam ni, ini tak friendly sebab tak tiba-tiba blinking. Apa dia nak ni sebenarnya? Betul tak? Jadi kita pasangkan dia dengan sini. Supaya dia nampak, oh scanf tu dia nak ini umur. Okey, masuklah. Katakan umur anda 21. 12. Okey. So apa yang you enter di sini, dia akan display kemudian di sini. So point dia daripada atas ke bawah. Ini poin penting ni. Ada soalan? Okay, tengok contoh lain ya. Katakan saya nak tambahkan dua integer. Okay, katakan saya ada formula macam ni. Y sama dengan X campur Z sama dengan X campur Y. Okay, Z sama dengan X campur Y. Macam mana buat? Kelas. Saya nak minta daripada user nilai ni, minta daripada user ni. Kemudian saya tambahkan, kemudian saya display. Macam mana buat? Mula-mula declare variable integer X, Y dan Z. Kemudian minta user printf enter value ataupun enter an integer. Scanf. Betul tak? Persen D ya. Ini pun saya editing. Mana yang penting orang faham konsep dia logik macam ni. X. So dia akan minta dari user X. Kalau kita compile ni, dia tak ada error. Cuma dia tak complete lagi lah. Okay, ni scanf kan. Kemudian printf enter an integer. Another an integer. Sini apa? Scan persen D juga and persen Y. Yes, good. Kalau kita compile ni, dia dah minta nilai dua-dua sekali. 1, 2. So 2 scanf kan. Satu masuk kepada X, satu masuk ke Y.
So dapat nilai tu kita tambah je lah. Z sama dengan X campur Y. Tambah. Kalau kali-kali lah. Okay. Kemudian saya nak display semua variable tersebut. X, Y dan juga hasil. Result tu. Z. Macam mana buat? F. Okay. Boleh tak sebut macam ini? Persen D tambah persen D sama dengan persen D. New line. Di sini apa? X, Y dan Z. Boleh? Kalau kita run ni. 1, 2. Clear? Okay. So maknanya sebenarnya sini kalau tak ada apa-apa pun tak apa. Yang penting variable saja. Tapi no meaning lah. 1, 2. Betul tak? Tapi kalau dalam bentuk bahasa, hasil tambah persen D dan adalah satu, dua. Betul? Clear tak? Okay. So ada dua cara, maknanya kita boleh format macam itu, ataupun saya biasa lebih suka macam ni, lagi simple. Persen D campur persen D sama dengan persen D new line. Di mana sini adalah variable X, variable Y dan variable Z. Okay, 1, 2. Boleh? Okay. So atas ke bawah. Declare dulu, minta dulu, baru tambah. Kalau terbalik macam ni. Okay, terbalik. Di mana user minta kemudian. Apa jadi? Kita tengok apa jadi. Okay, 1, 2, jadi cacing. Betul? Sebab dia tambah dulu. Tak tahu apa nilai. Apa dalam RAM tu dia ambil, dia copy. Dia scan pun tak meaning dah sebab formula terbalik. So, turutan dia kena betul. Boleh? Boleh ke? Okay. Okay, that's all for today, insyaAllah. Any question?